Salam sejahtera kepada doktor. Jadi sekarang saya akan terangkan tentang definisi teori semantik. Semantik ini dia membekalkan kajian makna ayat untuk bahasa dengan cara menghuraikan makna secara spesifik. Bermaksud semantik ini dia menghuraikan makna itu secara lebih dalam, lebih terperinci. Jadi mengikut Brown and Euler dalam Ramli, Saleh dan Tolkien Hui menyatakan bahawa semantik itu dianalisis melalui sintaksis yang melibatkan wacana atau teks secara keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menerangkan tentang teori imejan. Teori ini merujuk pada makna suatu perkataan yang berhubung dengan imej yang terbayang dalam minda penutur atau pendengar. Imej yang dirujuk tentang sesuatu perkara berbeza dan bergantung pada pengetahuan dan pengalaman individu tersebut. Jadi setiap perkataan yang disebut, didengar atau dibaca akan dapat ditafsirkan secara automatik oleh fikiran masing-masing. Terdapat beberapa ciri dalam teori imejan ini. Yang pertama adalah imej tidak bersifat visual kerana ia tidak menepati gambaran sebenar yang dimaksudkan secara tepat. Ciri yang kedua pula ialah satu nama sahaja boleh mempunyai lebih daripada satu pengertian dan juga sebaliknya. Jadi peribahasa yang sesuai bagi menggunakan teori imejan ini ialah simpulan bahasa hati batu dan juga air pasang. Seterusnya, saya akan menganalisis simpulan bahasa hati batu menggunakan teori imejan. Simpulan bahasa hati batu ini membawa maksud degil. Perkataan batu menggambarkan objek alam yang bersifat keras, tidak boleh terbakar, tidak boleh ditempa dan tidak boleh hancur dalam air. Jadi unsur pada batu ini disamakan dengan sifat manusia yang tidak boleh dilentur dan tidak boleh dipujuk. Dengan itu, makna peribahasa hati batu ini dirujuk pada sikap seseorang yang sangat degil dan tidak mahu menerima nasihat orang lain. Sifat batu yang ada dalam pemikiran penutur dikaitkan dengan sikap dan sifat seseorang yang degil. Jadi jelaslah simpulan bahasa hati batu ini boleh diaplikasikan dengan menggunakan teori imejan. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan analisis teori bagi peribahasa air pasang ini, iaitu memaparkan peribahasa air pasang ini memaparkan fenomena alam, iaitu paras air yang dirujuk kepada air laut yang naik dan surut mengikut keadaan cuaca geologi. Penekanan dan kepada ejen alam ini apabila diperhalusi membuktikan bahawa bahasa dalam peribahasa adalah sebagai satu bentuk komunikasi lintas budaya. Keadaan air pasang dan surut lazimnya diungkapkan dalam kalangan masyarakat nelayan yang menjadikan laut itu sebagai sumber rezeki. Bagi teori behaviorisme. Okey, teori behaviorisme ini kalau kita dapat untuk mudah kita faham, setiap peribahasa pasti mempunyai sebuah rangsangan dan juga hasil daripada gerak balas tersebut. Hasil daripada gerak balas rangsangan tersebut. Okey, saya akan terangkan dengan lebih lanjut definisi teori behaviorisme ini. Teori behaviorisme ini merupakan bentuk tindak balas hasil daripada rangsangan yang diperoleh oleh penutur dan pendengar dalam komunikasi yang berlaku menerusi proses mendengar atau hasil daripada proses pembelajaran. Analisis makna hendaklah berdasarkan tingkah laku yang dapat diperhatikan. Sekiranya tingkah laku tersebut tidak dapat diperhatikan, analisis makna yang dilakukan hanyalah bersifat andaian je. Jadi setiap peribahasa tersebut haruslah mempunyai sebuah rangsangan dan juga diikuti dengan gerak balas daripada rangsangan tersebut. Okey, ciri-ciri bagi teori behaviorisme ini yang pertama iaitu menolak konsep mentalisme yang mengkaji pemikiran dan konsep abstrak tanpa data yang dapat disahkan. Okey, seterusnya mempercayai bahawa tingkah laku manusia dan binatang mempunyai persamaan. Tingkah laku manusia dalam berbahasa disebabkan keperluan dan bersosialisasi, dan perlakuan manusia ada hubungan dengan rangsangan dan juga gerak balas. Okey, sebagai konklusi
daripada teori behaviorisme ini merupakan tingkah laku daripada manusia itu sendiri. Salah satu contoh yang saya boleh bagi iaitu biar putih tulang jangan putih mata. Yang membawa erti ialah kita susah dahulu agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Peribahasa yang lain pula iaitu cari bulu ayam lama-lama bercantum jua. Okay. Dan seterusnya ikut hati mati, ikut rasa binasa dan ikut suka duka. Okey. Di sini saya sertakan dua jenis peribahasa dan saya telah analisis peribahasa tersebut melalui teori behaviorisme. Yang pertama, teori yang peribahasa yang saya peroleh iaitu sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Okey, peribahasa ini saya telah analisis dalam sebuah cerpen iaitu cerpen Mencari Hakiki karya Mari Kajiwa. Okey. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Okey, bagi sepandai-pandai tupai melompat itu merupakan rangsangan di mana menunjukkan sebijak mana sekalipun tupai itu melompat, akhirnya tindak balas daripada rangsangan tersebut, akhirnya tupai tersebut akan jatuh juga ke tanah. Walaupun tupai sangat handal dalam melompat di atas wayar elektrik misalnya, kadang-kadang tupai juga tersiap langkah dan juga akhirnya jatuh ke tanah. Begitu juga dengan manusia. Okey, kita kaitkan pula dengan manusia, sebijak mana pun kita dalam suatu bidang kehidupan, akhirnya kadang-kadang kita akan tertewas juga. Okey, peribahasa yang saya telah analisis berdasarkan teori behaviorisme yang seterusnya iaitu peribahasa kerbau sekandang dapat dijaga, manusia seorang tiada terkawal. Maksud daripada peribahasa ini merupakan perihal sukarnya menjaga seorang gadis supaya tidak tercemar nama baiknya. Okey, dalam pembentukan akhlak adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa. Pemikiran tentang persoalan moral dan etika ini adalah berkait rapat dengan petikan Al-Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Dawud daripada Allah Amru alaihissalam yang berbunyi, anak-anak itu umpama kain putih, ibu bapa lah bertanggungjawab dalam mencorak anak-anak tersebut. Sama ada menjadi baik ataupun kurang baik. Okey, daripada peribahasa tersebut, apa yang kita dapat iaitu jelaslah menunjukkan hubungan antara bahasa dan juga pemikiran orang Melayu yang berkait rapat dengan tingkah laku dan juga nilai moral manusia seperti terkandungnya dalam hipotesis Sapir-Whorf, iaitu cara manusia itu berfikir dan memandang dunianya adalah dipengaruhi oleh bahasanya sendiri. Pemikiran dan kebahasaan bahasa Melayu yang terkandung dalam peribahasa adalah bersifat relatif dan humanistik. Okey, bermaksud daripada apa yang saya sertakan tersebut, bermaksud setiap apa yang manusia fikirkan mesti ada sebab, mesti ada alasannya sendiri. Contoh dalam peribahasa tersebut, kerbau sekandang dapat dijaga. Maksudnya manusia boleh jaga kerbau walaupun sekandang, tetapi untuk menjaga anak gadis seorang bukanlah mudah. Okey, jadi dari situlah kita kaitkan dengan teori behaviorisme di mana tingkah laku manusia. Nak jaga haiwan sekandang memang mudah, tapi nak jaga manusia seorang sangatlah sukar. Okey. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan pembatasan yang lain. Sekarang untuk bahagian saya ialah analisis komponen. Jadi analisis komponen tu bermaksud menjelaskan setiap perkataan mempunyai hubungan makna dengan perkataan lain berdasarkan ciri yang boleh dihubung kaitkan. Di sini bermaksud perkataan tu mempunyai hubung kait dengan perkataan lain yang membawa maksud yang lain. Di sini salah satu contoh, dari telaga yang jernih tak akan mengalir ke air yang keruh. Jernih itu bermaksud dari segi air lah. Untuk biasa kita terangkan jernih atau keruh, biasa kita mengambil contoh air kan. Jadi hubungan makna leksikal yang sesuai bagi membentuk kesinambungan makna yang tepat bagi perkataan jernih iaitu mulia, manakala keruh ialah kasar. Di sini membawa maksud seseorang itu yang sememangnya mempunyai sifat mulia, tidak akan berbudi bahasa yang kasar. Contoh yang kedua, adat yang menurut, syarat yang mendaki. Jadi tadi yang seperti yang saya terangkan, analisis komponen tu dia mempunyai makna, mempunyai hubung kait. Maksudnya depan dengan belakang tu ada perkaitan. Jadi di sini menurun maksud kerendahan boleh diubah-ubah. Mendaki iaitu ketinggian
atau tidak boleh diubah-ubah. Hubungan makna leksikal yang sesuai bagi membentuk kesinambungan makna yang tepat bagi perkataan menurun ialah boleh diubah, manakala mendaki ialah tidak boleh diubah-ubah. Jadi di sini membawa maksud adat itu boleh diubah-ubah, tapi agama tu tidak boleh sewenang-wenangnya kita ubahkan. Akhir sekali ialah teori logik simbolik. Teori ini menghuraikan makna bukan sahaja pada peringkat perkataan tetapi turut menganalisis makna ayat. Makna ayat tersebut dikaitkan dengan perlakuan manusia untuk melihat perubahan tingkah laku yang berlaku apabila seseorang memahami makna yang disampaikan. Jadi terdapat 3 sub-bahagian dalam teori ini. Yang pertama adalah semantik, iaitu mengkaji hubungan antara perkataan dengan benda. Yang kedua adalah sintaktik, ia mengkaji hubungan perkataan dengan perkataan. Dan yang terakhir adalah pragmatik, yang mengkaji hubungan antara lambang dengan tingkah laku. Jadi terdapat 2 contoh peribahasa yang sesuai menggunakan teori logik simbolik ini. Yang pertama adalah jika tiada rotan, akar pun berguna. Dan yang kedua adalah bagai hujan jatuh ke pasir. Seterusnya saya akan menganalisis perumpamaan bagai hujan jatuh ke pasir menggunakan teori logik simbolik. Berikut merupakan teks yang mengandungi perumpamaan ini. Kajian Jabatan Trafik Bukit Aman mendapati faktor kecuaian manusia dikenal pasti sebagai punca utama nahas jalan raya di negara ini. Walaupun pelbagai pendekatan dilakukan bagi memberi kesedaran kepada pengguna jalan raya, semuanya bagai hujan jatuh ke pasir. Jadi perumpamaan ini membawa maksud berbuat baik tidak pada tempatnya. Hal ini kerana penggunaan hujan dikiaskan sebagai perbuatan atau pekerjaan, kerana hujan ialah air yang turun dan akan menimpa pasir. Lalu air hujan tersebut akan hilang ataupun surut dan seterusnya akan lenyap begitu sahaja. Manakala pasir pula digunakan untuk melambangkan usaha yang dilakukan akan menjadi sia-sia kerana sifat pasir itu sendiri yang tidak dapat menakung air hujan, iaitu yang disimbolkan kepada perbuatan baik. Jadi kesimpulannya, sebarang perbuatan baik yang dilakukan tidak akan dihargai jika kebaikan yang dilakukan itu tidak kena pada tempatnya. Jadi perumpamaan ini sesuai menggunakan teori logik simbolik. Seterusnya saya akan menganalisis perumpamaan jika tiada rotan, akar pun berguna menggunakan teori logik simbolik. Teks yang mengandungi perumpamaan ini berbunyi, kalau dalam sebuah kampung tidak ada imam yang bertauliah untuk mendirikan sembahyang Jumaat, maka seorang tuan haji atau lebay ataupun guru agama yang mempunyai cukup syarat-syaratnya bolehlah menjadi imam. Jangan kiralah daripada parti mana. Tentang perkara ini nyatalah, jika tiada rotan, akar pun berguna. Jadi perumpamaan ini membawa maksud, jika tidak dapat perkara yang dihajati, guna apa-apa sahaja yang ada. Hal ini kerana sifat rotan dan akar masing-masing mempunyai kegunaan hampir sama walaupun ia merupakan 2 tumbuhan yang berbeza. Sebagai contoh, sifat rotan bersifat kaku kerana strukturnya memanjang, kukuh dan dapat dibentuk melalui proses pemanasan yang menjadikan rotan mudah untuk digunakan dalam pelbagai keadaan seperti membuat perabot. Namun dalam situasi tertentu, apabila rotan tidak dijumpai, rotan dapat digantikan dengan akar untuk kegunaan yang sama. Walaupun akar kayu tidaklah sekuat rotan strukturnya, namun ia masih berguna kepada manusia seperti dijadikan sebagai alat perhiasan dan perkakas rumah selain digunakan untuk menghasilkan hasil hutan yang dikutip. Jadi di sini jelaslah bahawa perumpamaan jika tiada rotan, akar pun berguna sesuai diaplikasikan menggunakan teori logik simbolik. Seterusnya saya serahkan kepada Cheng Kai Shun. Kesimpulannya, berdasarkan teks yang mengandungi teori imajan, analisis komponen, behaviorisme, logik simbolik, setiap teori semantik ini dia memberi kaedah tersendiri untuk menganalisis makna yang kita ingin sampaikan. Jadi kita menganalisis peribahasa itu secara terperinci. Kepelbagaian kajian makna berdasarkan teori memberi pilihan kepada pengguna bahasa melihat makna yang ingin disampaikan dari sudut yang berbeza. Sekian itu sahaja. Terima kasih.